Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muthila ibnu Adam wa ila janbihi 99 maniyah in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, muthila ibnu Adam wa ila janbihi 99 maniyah, dijadikan seseorang manusia sedangkan dirusuknya disediakan 99 punca kematian. Nabi SAW kata, setiap orang manusia, bila Tuhan jadikan satu manusia ni, Tuhan akan sertakan dengan dia 99 jalan kematian. Bila jadi aja kita ada 99 kemungkinan untuk mati. Sama ada mati dengan aksiden ke, mati macam-macam bentuk kemalangan. Allah jadi satu manusia, manusia ini terdedah kepada 99 kemungkinan untuk menemui kematian. In akhta'athul manaya waqa'a fil haram. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya manusia tu tak kena mana-mana satu daripada 99 jalan ini, aksiden kereta remuk, dia tak mati. Rumah terbakar hangui, dia selamat. Naik kapal karam, semua orang mati, dia tak. Kalau sekiranya manusia ni terlepas daripada 99 jalan kematian, waqa'a fil haram, dia akan mati kerana tua, Nabi kata. Maknanya tak lepas juga pada mati. Dan al-haram, tua, tidak ada ubat. Manusia kalau panjang umur, satu hari dia jadi tua, dan tua menjadi punca, menjadi sebab kepada mati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang sebuah hadis riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahaba thulutsal lail qama faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas udhkurullah udhkurullah, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah, ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW apabila melepasi 2/3 malam, yang kata Nabi ni, Nabi SAW apabila malam lepas 2/3, maksudnya sekitar pukul 4, pukul 5 pagi macam tu, qama, Nabi bangun.
Nabi adalah satu orang manusia yang tidak tidur sampai menjelang subuh. Sebaliknya Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dia tidur setakat 2/3 malam saja. Lagi 1/3 malam lagi sebelum subuh tu, dalam pukul 4 lebih macam tu, Nabi tentu bangun. Sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab menceritakan benda ni. Kata dia, kana Rasulullah SAW idza zahaba thulutsal lail, Nabi SAW apabila melepasi 2/3 malam, qama, Nabi pasti akan bangun. Bukan sahaja Nabi bangun untuk semayang malam, bahkan Nabi bangun untuk gerak orang yang tidur supaya bangkit semayang malam. Tuan. Jadi tak ada sebab kita nak marah masjid bang subuh. Bang subuh ni lebih lagi lah wajib nak suruh orang bangkit semayang subuh. Semayang subuh ni wajib, fardu. Nabi SAW bukan setakat gerak orang suruh bangkit semayang subuh. Nabi SAW 2/3 malam Nabi akan bangkit, akan gerak orang untuk semayang malam. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda apabila dia bangkit, dia kata, ya ayyuhan nas, Nabi kata, wahai manusia, uzkurullah, uzkurullah. Nabi kata, wahai manusia, ingatlah pada Allah, ingatlah pada Allah. Nabi ni bukan dia sahaja bangkit untuk semayang malam. Bila dia bangkit, dia akan gerak orang ramai. Dia akan kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, uzkurullah, ingatlah kepada Allah. Duk tidur ni lama sangat dah. Apa salahnya sekali-sekala bangkit ingat kepada Allah? Duk tidur ni tiap-tiap malam sangat dah. Apa salahnya seminggu sekali bangkit ingat kepada Allah? Nabi kata, ja'atir rajifah, telah datang gempa besar yang boleh meruntuhkan bumi. Ar-rajifah ni dia macam earthquake, gempa bumi yang gempa ni boleh meruntuhkan bukit yang tinggi. Nabi kata, ja'atir rajifah, gempa sudah datang. Maksudnya tak jadi lagi, tapi benda tu pasti jadi. Maka Nabi guna perkataan past tense. Yang kata gempa nak jadi kiamat ni, gempa ni tentu punya jadi. Walaupun dia tak jadi lagi, Nabi kata telah jadi. Makna kata benda tu garanti jadi. Nabi kata, ja'atir rajifah, telah datang satu gempa besar, tatba'uhar radifah, yang gempa itu akan diikuti dengan kiamat yang menghancurkan seluruh alam. Nabi kata, bangkit, wahai manusia, bangkit, uzkurullah, ingatlah kepada Allah. Tak lama dah kiamat nanti jadi. Bila jadi kiamat, tak ada apa yang kita boleh buat, tak ada siapa boleh selamat. Maka bersedialah untuk menghadapi hari besar itu. Ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi. Nabi kata telah datang kematian dengan segala benda yang ada di dalamnya. Bila mai kiamat, tidak ada orang hidup. Semua manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati ni bukan takat mati habis cerita. Mati bermula satu cerita baru. Maka Nabi kata, ja'al maut, telah datang mati bima fihi, dengan apa yang ada dalam mati itu. Bila mati, tuan-tuan, kita akan jumpa macam-macam. Nombor satu, kita jumpa muka nakir. Nombor dua, kita jumpa azab kubur ataupun nikmat kubur bagi orang yang beriman. Nombor tiga, bila mati, kita akan jumpa padang mahsyar. Nombor 4, bila mati, kita akan berjemuk di tengah padang mahsyar yang sangatlah panasnya. Tak ada manusia boleh cerita macam mana panasnya. Yang kelima, bila mati, kita akan jumpa satu benda yang dinamakan hisab. Allah Subhanahu wa taala akan hisab semua amalan yang kita buat, start daripada kita akil baligh sampai kita mati. Dan yang keenam, bila kita mati, kita akan jumpa mizan, neraca yang akan menimbang amal kita, amal baik dan amal jahat kita. Dan dengan jumpa mati, kita akan tahu tempat kita di syurga atau neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kaya macam mana pun, besar pangkat macam mana pun, pengaruh banyak mana sekalipun,
Di atas dunia orang dengar cakap kita ramai mana sekalipun, mati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang menasabah untuk menghadap Allah, kita akan menempuh susah di padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 42. Muka surat 42. Kita masih lagi berada pada tafsir suratul Baqarah. Dan pada malam ini saya kita pecah ni, saya silap muka surat. Muka surat 44. Muka surat 44 kita sampai pada ayat sayaqulus sufaha. Ayat sayaqulus sufaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Lagi akan berkata orang yang jahil daripada kalangan manusia, iaitu Yahudi, musyrikin Arab dan munafikin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan tengok pada malam ini cerita tentang perintah ubah kiblat. Nabi SAW daripada hari ini Nabi dilantik jadi Nabi, kiblat Nabi ialah Kaabah. 12 tahun Nabi berkiblatkan Kaabah. Selepas 12 tahun Nabi di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi supaya mengarahkan arah semayang, kiblat diubah kepada Baitul Maqdis. Maka daripada hari Nabi sampai di Madinah, Nabi SAW sembahyang menghadap kepada Baitul Maqdis. Dan berlanjutan selama 16 ataupun 17 bulan. Dalam tempoh 16-17 bulan itu Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis kerana Allah suruh. Tapi hati Nabi duk ada dekat Kaabah. Sehingga kan Nabi SAW dalam semayang tu Nabi duk teringat-ringat kepada Kaabah. Kerana Kaabah adalah kiblat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi oleh kerana Allah perintah suruh ubah kiblat daripada Kaabah kepada Baitul Maqdis, maka Nabi taat perintah Allah walaupun hati Nabi duk ada dekat Kaabah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha mengetahui, Tuhan tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat merindui Kaabah. Setelah 16 ataupun 17 bulan, ini ulama tafsir tidak sepakat. Setelah 16 ataupun 17 bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala perintah Nabi supaya kembali menghadap ke arah Kaabah. Malam ni dia nak cerita tentang ayat ni. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala perintah Nabi SAW dan orang Islam ubah balik daripada menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Kaabah. Bila Nabi SAW alih daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, sayaqulu sufaha'u minan nas. Sekumpulan daripada orang-orang bodoh. As-sufaha' ni daripada perkataan safih. Dalam bahasa Arabnya safih makna dia bodoh ataupun jahil. Sufaha' plural dia, orang-orang bodoh. Tuhan kata sayaqulu sufaha'u minan nas. Lalu berkata orang-orang yang jahil daripada kalangan manusia. Yang jahil itu ialah Yahudi. Yahudi adalah penduduk yang pada masa itu majoriti di Madinah. Dia ada Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. 3 bani besar Yahudi berada di Madinah. Dan orang Yahudi memang kiblat dia ialah Baitul Maqdis sampai hari ini. Sampai hari ini Yahudi tidak akan membiarkan Baitul Maqdis dapat balik kepada orang Islam. Dia tidak akan biarkan Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang Islam. Dia sanggup mandi darah untuk mempertahankan Baitul Maqdis kerana Baitul Maqdis adalah kiblat Yahudi. Kiblat orang Islam Kaabah. Manakala kiblat Nasara ialah matla'ul syams, tempat terbit matahari. Ini cerita kiblat orang-orang pada masa itu.
Bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, Allah suruh Nabi ubah kiblat dia daripada Kaabah kepada Baitul Maqdis. Dia antara sebabnya ialah untuk nak menjinakkan hati Yahudi. Yahudi tengok, kiblat kita pun Nabi terima. Dia seronok. Mudah-mudahan dengan itu kod-kod Yahudi boleh ikut Islam. Yang kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala alih balik kiblat ini kepada Kaabah kerana nak raih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat hati Nabi kepada Kaabatullah, kepada Kaabah. Itu ceritanya. Jadi orang-orang bodoh ni, Yahudi, musyrikin Arab dan munafik, mereka tak faham benda ni. Maka orang-orang Yahudi bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi alih daripada Baitul Maqdis alih kepada Kaabah, depa komplain, depa tak puas hati. Apa ni Muhammad ni? Dah menghadap Baitul Maqdis dah cantik dah, yang pi alih balik pasal apa? Mereka mempertikaikan keputusan Allah untuk nak alih kiblat tu. Maka mereka yang mempertikaikan keputusan Allah dipanggil sufaha, dipanggil orang bodoh. Tak kira lah siapa pun, sampai hari ni pun kalau Allah suruh buat satu benda, dia petikai, dia sufaha, dia bodoh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan suruh buat satu benda melainkan ada kebaikan di sebalik benda yang Allah suruh buat. Orang-orang Arab Quraisy pula mempertikai bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh pindah daripada Kaabah kepada Baitul Maqdis, depa pertikai. Pertikaian mereka itu juga menunjukkan kebodohan orang-orang musyrikin Arab. Dan demikian juga hal dengan orang munafik yang mengambil kesempatan daripada peristiwa ini. Mereka kata, apa nak jadi dengan Muhammad ni? Sat Kaabah, sat Baitul Maqdis, sat Kaabah, tak tetap pendirian. Tak boleh pakai Muhammad ni. Ini juga, walaupun dia berniat ambil kesempatan, dia juga disebut sebagai as-sufaha, sebagai orang bodoh yang tidak faham perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata orang-orang yang bodoh, yang sufaha ini, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa satu yang memaling akan mereka itu, yakni Nabi Muhammad dan segala mukminin daripada kiblat mereka itu yang ada mereka itu atasnya beradab pada semayang mereka itu, iaitu Baitul Maqdis. Dia pun tak puas hati. Apa sebab? Dia kata dah duk menghadap Baitul Maqdis elok dah, yang pergi patah balik dekat Kaabah. Pasal apa? Ini pertikaian orang-orang sufaha ataupun orang-orang bodoh. Firman Allah, qul lillahil masyriq wal maghrib. Firman Allah, maka kata olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu, milik bagi Allah masyriq dan maghrib. Allah suruh Nabi jawab balik dekat orang yang pertikai keputusan Allah ni, pi jawab dekat depa, tak kira masyriq ataupun maghrib, timur ataupun barat, semua hak Tuhan. Tuhan suruh menghadap mana pun semua hak Tuhan. Kalau Tuhan suruh menghadap Kaabah, Kaabah pun hak Tuhan. Kalau Tuhan suruh menghadap kepada Baitul Maqdis, Baitul Maqdis pun hak Tuhan. Kalau Tuhan suruh menghadap utara, utara pun hak Tuhan. Kalau Tuhan suruh menghadap selatan, selatan pun hak Tuhan. Kalau Tuhan suruh timur barat, mana pun semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh suruh mana yang dia suka. Begitu. Artinya segala pihak bumi maka menyuruh ia dengan hadap kepada mana pihak yang kehendak ia. Tiada i'tirad atasnya, tiada bangkangan ke atasnya. Tuhan nak suruh buat apa pun, siapa pun tak boleh bangkang. Pasal apa mereka buat keputusan orang takut nak bangkang? Tuhan punya keputusan orang bangkang. Tonton tengok PBB punya persidangan kemarin. Satu dunia bangkang keputusan dia nak serang Iraq. Satu dunia. Sampai rakyat dia sendiri di Florida, di San Francisco, di seluruh Amerika bangkit menentang keputusan presiden dia di atas jalan raya. Tapi dia nak buat juga. Sampai wakil daripada manakah dalam TV kemarin ni bangkit, dia bangkit kata dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu, dia kata, tapi waktu dia kata tu kursi lebih banyak daripada orang. Orang tak ada. Kamera tunjuk kosong aja. Kursi lebih banyak pada orang. Kita mau dengar khabar tu. Dia kata kalau sekiranya keputusan United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pun
tak boleh dipatuhi oleh Amerika, dia kata bubarkan PBB. Dia kata tak ada guna ada PBB sebab keputusan PBB tak dipatuhi. Apa guna ada PBB? Dia kata bubarkan PBB. Dia kata bagi Amerika saja buat keputusan apapun dalam dunia ni. Sampai bangkit bercakap macam tu. Kalau Amerika punya keputusan, orang tak berani bangkang. Bunyi pun bunyi, ruyuh-ruyuh itu kalau dia buat juga tak boleh kata apa. Kenapa keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia nak bangkang? Pasal manusia tidak nampak Allah itu lebih besar daripada Amerika. Dia tu nampak Amerika sudah terlalu besar. Dia tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang memberi oksigen kepada Presiden Amerika untuk bernafas. Dia tak nampak benda tu. Dia tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan kalau dia nak satu benda, dia kata jadi, jadi. Kalau dia kata mati George Bush, mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam tafsir yang kita baca ni, dia nak bagi tahu benda ni kat kita. Dia nak bagi tahu, kata kalau Amerika ada kuasa veto, dia boleh veto keputusan mana-mana negara dalam dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kuasa veto yang jauh lebih besar daripada veto yang dimiliki oleh manusia dalam dunia. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kata kiblat kita ubah daripada Kaabah kepada Baitul Maqdis, maka kena patuh apa yang Allah kata. Kalau Allah kata ubah balik daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, maka kena patuh keputusan Allah. Tidak ada i'tirad atasnya, tidak ada bangkangan ke atasnya. Yang ni yang orang Islam kena faham. Yang ni yang orang Islam kena faham dalam diri dia, bahawa Allah segala-galanya bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Menghidayah Allah akan mereka itu yang dikehendaki kepada jalan yang betul, yakni agama Islam. Maknanya orang yang boleh terima perintah Tuhan ni daripada kiblat Kaabah kepada Baitul Maqdis, kemudian ubah pula daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, orang boleh turut. Tuhan ubah berapa kali pun dia turut. Ini orang mendapat hidayah Allah, dia kata. Kalau ditakdirkan satu hari, dalam satu hari itu ada 5 waktu semayang, 5 waktu tu Tuhan ubah 5 kali kiblat. Dia patuh juga pasal Tuhan ubah, dia orang yang beriman kepada Allah. Kalau sekiranya jadi, kalaulah nak semayang subuh ni turun satu wahyu kepada Nabi, habang kata kiblat ke sini, mereka ikut semua pasal Nabi baca Quran. Saat lagi nak semayang zuhur, turun pula satu ayat, kiblat ubah sini pula, semua turut juga. Saat lagi nak semayang asar, turun pula satu ayat, ubah pula kiblat, turut juga. Orang yang turut semua perintah Allah ni adalah orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan seperti yang demikian itu telah kami jadi akan kamu itu, wahai umat Muhammad, umat yang pertengahan, umat yang baik dan umat yang adil. Tuhan jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ummatan wasata. Ummatan wasata maksudnya umat yang pertengahan. Kita ni cantik dah. Tuan-tuan, banyak dalam hadis Nabi dalam apa dia beritahu, wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan. Jangan terlebih sangat daripada orang. Jangan tercurut sangat daripada orang. Kita maintain. Kita konsisten. Kita macam kita. Kita tidak perlu ikut rentak orang. Orang pukul gendang bagi rancak kita lompat. Ya. Tak disuruh macam tu. Orang duk buat kita tinggal jauh di belakang pun tak disuruh lagu tu. Allah suruh kita umat Nabi Muhammad ni jadi ummatan wasata. Jadi umat yang intermediate. Umat yang pertengahan. Kita macam tu aja. Daripada 10 tahun dulu sampailah dan insya-Allah 10 tahun lagi kita akan jadi orang yang sentiasa mencintai Allah dan Rasul. Macam tu. Kita tak mahu kita ni ada graf naik turun, fluctuate. Hari tu ni nampak ke depan sangat, jauh tinggal orang lain semua. Dia seorang aja nampak ke depan, berani dan sebagainya. Lah ni nampak curut ke belakang. Tak mahu macam tu.
Maka Allah Subhanahu wa taala kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan yang demikian itu kami jadikan kamu umat Muhammad umat yang pertengahan, umat yang baik dan umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya jadi kamu umat Muhammad saksi atas manusia pada hari kiamat, bahawa rasul mereka itu telah sampaikan kepada mereka itu risalah Allah. Tuan-tuan, kita akan dijadikan saksi di hari kiamat, saksi bahawa Nabi Nuh telah sampaikan risalah dia, seruan dia kepada umat dia. Macam mana kita nak jadi saksi sedangkan kita tak hidup zaman Nabi Nuh? Kita menjadi saksi menerusi Al-Quran. Dalam Quran Tuhan bagi tahu, kata Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaum dia. Nabi Nuh kata da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh sampai bermunajat, merayu kepada Tuhan. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh kata aku seru kaum aku ni malam dan siang, tak kira masa. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi mereka tak ikut seruan aku, bahkan mereka lari daripada aku. Kita baca Quran, cerita tentang Nabi Nuh menyeru kaum dia macam tu, malam siang tak tahu jemu, ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang umat dia, orang yang hidup zaman dia tak mau ikut dia. Kita baca di Al-Quran, kita tahu cerita ni. Esok di hari kiamat kita menjadi saksi. Kalau umat Nabi Nuh kata kami tak tahu, Nuh tak pernah mai dekat kami tak pernah dengar seruan dia, Nuh ni siapa kami tak kenal. Pada masa tu Allah akan suruh kita umat Nabi Muhammad pergi ke depan menjadi saksi bahawa Nabi Nuh ada menyampaikan seruan dekat kamu. Kamu yang nak lari daripada Nabi Nuh alaihi salam. Kita menjadi saksi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahidah, dan adalah rasul yakni Nabi Muhammad ke atas kamu, dia menjadi saksi. Manakala kita pula Nabi Muhammad menjadi saksi di depan Allah esok. Kalau ada di kalangan kita kata saya tak tahu apa, saya duduk di Taman Sa'dun, saya tak pernah dengar ayat Quran dengan hadis Nabi, selamat. Saya tak tahu, saya duduk Taman Brown, saya tak tahu, saya tak pernah dengar pun siapa main duk ajak saya apa ni Islam apa, saya tak pernah tahu. Jahanam kita. Saya tak tahu, saya duduk Sungai Nibung, saya tahu ada masjid je, saya tak pernah dengar siapa duk main habang pasal Quran, pasal hadis kat saya tak tahu. Apa ni surah apa, saya tak pernah dengar pun surah-surah ni semua. Reput kita. Pasal apa? Pasal Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW sendiri akan jadi witness di depan Tuhan bahawa dia telah menyampaikan risalah yang Allah suruh dia sampaikan, dan ulama yang mengikut dia telah menyampaikan apa yang dia sampaikan dulu. Kalau sekiranya ada manusia umat Nabi Muhammad kata dia tak pernah dengar apa, dia jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi jadi saksi bahawa risalah Nabi sampai dekat depan ni semua. Bahawa telah Nabi Muhammad SAW sampai akan kamu risalah Allah. Nabi dah sampai dah dekat kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ingat hadis Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi lantik dia untuk kerja pergi kutip duit zakat. Dia pun pergi kutip. Dia kutip duit zakat, bawa balik mai, dia bagi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ini duit zakat. Dia kata, dan hak ni hadiah yang orang bagi kat aku. Dia kata kat Nabi macam tu, ya Rasulullah, ni hak ni duit zakat, hak ni dia kata hadiah orang bagi kat aku. Nabi dengar macam tu, muka Nabi merah menyala, Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu khutbah. Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, dia ni, Nabi tunjuk dekat sahabat ni, kalaulah sekiranya dia duduk di rumah mak dia, dia duduk di rumah ayah dia, ada ke tak ada siapa-siapa nanti nak main bagi duit dekat dia, main nak bagi hadiah dekat dia? Dia tak ada apa saja, duduk di rumah elok-elok, ada ke tak ada orang nanti main nak bagi hadiah dekat dia? Tak ada. Yang dia dapat hadiah ni pasal apa? Dia dapat hadiah ni kerana tugas dia. Kerana dia kutip zakat, maka kerana tu orang bagi hadiah kat dia. Pasal apa yang dia dapat makan free ni? Pasal dia penguat kuasa.
Dia bahagian enforcement majlis perbandaran. Bila dia pergi melawat kedai, kedai tu takut dia saman, mereka bagi dia makan free. Dia dapat makan free ni pasal apa? Agak-agak kalau sekiranya dia ni tak jadi pegawai enforcement, dia duduk di rumah, adakah kedai nak pergi hantar nasi ke dia di rumah? Tak ada pasal pun nak hantar ke dia. Dia main makan tang bayang, banti balon dia lagi. Tapi oleh kerana jawatan dia, oleh kerana tugas dia, oleh kerana tu dia dapat makan free. Kerana tu makanan itu menjadi syubhat pada dia. Kerana kamu kerja kutip duit zakat, kerana tu orang bagi hadiah dekat kamu, hadiah itu sudah jadi syubhat dekat kamu. Nabi SAW kata, demi Allah, siapa-siapa di kalangan kamu yang buat kerja di atas dunia ni, kerana kerja tu kamu mendapat hadiah, Nabi kata melainkan hadiah itu akan ragas atas belakang dia di depan Allah pada hari kiamat. Nabi sebut dalam hadis dia, kalau sekiranya dia dapat hadiah unta di hari kiamat, dia menghadap Allah dalam keadaan unta duk ragas atas belakang dia. Kalau dia dapat hadiah lembu di hari kiamat, lembu duk ragas atas belakang dia. Kalau dia dapat hadiah kambing di hari kiamat, kambing akan ragas atas belakang dia. Nabi SAW kata, dia akan membawa bersama-sama dengan dia apa benda yang dia dapat kerana tugas dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW kata macam tu. Nabi SAW menjadi saksi bahawa manusia ni akan kena benda-benda yang disebutkan tadi. Maka jangan kita terlibat dengan benda-benda yang macam itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tiada kami jadi akan kiblat yang engkau atasnya sekarang ini, iaitu kiblat yang engkau atasnya pada mula-mula Islam, iaitu Kaabah. Dan adalah Nabi SAW semayang dia kepada Kaabah ketika di Mekah 12 tahun. Maka tak kala hijrah ia ke Madinah, disuruh menghadap Baitul Maqdis kerana nak menjinak-jinak bagi Yahudi. Maka semayang Nabi hadap kepada Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian dipalingkan dia kepada Kaabah semula. Ini yang kita sebut awal tadi. Nabi SAW 12 tahun menghadap Kaabah waktu semayang. Nabi SAW juga apabila berhijrah ke Madinah, Allah ubah, suruh Nabi menghadap Baitul Maqdis. Tujuan dia nak ambil hati Yahudi. Nak ambil hati Yahudi. Rumah ibadat mereka menjadi kiblat. Dibuat kiblat oleh Nabi SAW supaya mereka rasa syok sat. Mudah-mudahan dengan itu mereka boleh masuk Islam. Dia tak jadi salah nak ambil hati selagi mana Baitul Maqdis tu pun masjid. Kita tak boleh hari ni nak ambil hati dengan pergi tokong Hindu. Tak boleh. Saat ni pergi baca-baca yang ni, oh boleh no. Boleh ambil hati ni. Jangan. Yang Nabi ubah daripada kiblat Kaabah kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu bukan kuil, bukan tokong. Baitul Maqdis itu masjid, Masjidil Aqsa. Maka ubah itu dengan tujuan nak mengambil hati Yahudi, nak menjinakkan hati Yahudi supaya dia terima Islam. Tidak salah, kerana Baitul Maqdis itu juga adalah rumah suci orang Islam. Begitu. Firman Allah, illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Melainkan kerana kami, yakni Allah, nak ketahui mereka itu yang ikut Nabi pada menghadap Kaabah daripada mereka yang berpaling atas dua ketingnya, artinya kembali kepada kufur, syak pada agama. Tujuan di antaranya ialah kerana nak tengok siapa yang nak taat Nabi, siapa yang nak lawan Nabi bila perintah ni main macam tu. Duk menghadap Kaabah elok dah, tentu ubah suruh menghadap Baitul Maqdis. Siapa yang nak ikut lagu macam Tuhan suruh tu, lagu macam Nabi buat ni, siapa nak ikut, siapa yang nak buat cakap pandai. Dia ada hak jenis buat cakap pandai ni. Dia kata apa ni, dia tak setuju. Padahal orang hak dia komplain tu jauh lebih alim pada dia. Tapi dia cakap pandai macam dia lagi alim pada kawan tu. Dia kata ni apa ni, tak betul ni, dia ni. Dia ni ada kepentingan ni. Takkah Yahudi bayar duit kat dia apa yang dia pergi menghadap Baitul Maqdis? Tuduh, tuan-tuan. Nak tuduh bukan perlu bukti, bukan perlu apa. Tuduh aja. Nabi Muhammad SAW dia menghadap Kaabah.
tiba-tiba alih kiblat kepada Baitul Maqdis. Boleh tak boleh orang nak buat tohmahan dekat Nabi? Boleh sangat. Musuh boleh buat 1001 cerita nak tohmah Nabi. Aku berasa Yahudi jolok duit kat dia ni. Satu tohmahan, orang yang dengar 10 orang, takkan tak ada 2 orang yang betul. Mungkin juga Allah Nabi pun manusia. Dia duk main macam tu. Nampak tuan-tuan? Jarum nak pelingkup orang ni cukup cantik. Yang dia alih ke Baitul Maqdis pasal apa? Takkan tak ada pasal kot. Nampak tu? Dia saja dia nak tunjuk dia lagi muliakan Yahudi daripada orang Islam kita ni. Satu jarum lagi masuk. Sebahagian orang pula dengar, betul ya, apa pergi duk jaga sangat Yahudi tu, yang kita Islam ni dia pergi bagi kita kecil hati. Satu lagi jarum masuk. 1001 benda kita boleh cipta, kita boleh reka, kita boleh buat untuk nak memusnahkan nama satu orang. Nabi SAW kena benda ni. Nabi SAW kena benda ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi alih daripada Baitul Maqdis balik kepada Kaabah, kena lagi sekali. Orang yang duk sentai Nabi ni siapa? Mereka adalah musuh-musuh Islam. Sama ada mereka terang-terang kafir ataupun mereka daripada kalangan munafik. Memang sentiasa duk cari jalan, duk cari ruang, duk cari waktu, duk cari masa, duk cari ketika untuk nak memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan suruh ubah kiblat ni dengan tujuan nak kenal siapa yang akan terus taat kepada perintah Allah dan Rasul, dan siapa yang nak beralih kembali kepada kufur, syak pada agama, dan zan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tercengang-cengang daripada pekerjaannya. Berapa ramai orang nanti kata, Nabi pun pening dah ni. Dia kata Nabi pening. Nabi pun pening dah ni. Dia kata ni apa ni, duk menghadap Kaabah elok-elok pergi ubah Baitul Maqdis. Pening ni, dia kata. Selepas 16 bulan, 17 bulan, patah balik pula Kaabah. Dia kata, aku kata dah pening. Aku kata dah pening. Betul tak aku kata itu? Dia pergi tikam buah tu pula. Betul tak aku kata itu? Aku kata dah. Daripada awal aku kata, hampa tak percaya, tengok apa jadi. Tengok apa jadi. Lah ni, dia dah patah balik kat Kaabah balik. Maknanya hari tu ni, daripada Kaabah pergi kat Baitul Maqdis tu pening lah. Dia kata, Allah dia sedang balik, nampak dia patah balik. Betul tak aku kata? Nampak tuan-tuan? Ini tohmahan yang ditujukan kepada Nabi SAW. Dia kata, dan sesungguhnya telah jadi murtad mereka itu. Yang demikian itu oleh satu jamaah. Sebahagian daripada orang yang dah Islam dah, kerana berlakunya cerita pindah kiblat ni, sebahagian daripada orang Islam jadi murtad. Sama macam cerita Isra' Mi'raj. Kan ni kita dah nak masuk bulan Rejab ni nak cerita Isra' Mi'raj lah. Dengan kerana peristiwa Isra' Mi'raj, berapa ramai orang yang jadi murtad. Nabi duduk tak duduk, balik mai habang. Habang kata, semalam Jibril mai kopak bumbung rumah aku. Oh, mereka kata ni kawut ni. Baru cerita kopak bumbung rumah, belum cerita panjang lagi cerita. Baru cerita Jibril mai kopak bumbung rumah, ambil Nabi. Dia kata nampak pelik ni. Jibril bedah pula Nabi ni. Jibril bedah Nabi, ambil pula hati Nabi ni, basuh dengan air Zam-Zam. Kemudian dituang pula hikmah dan iman ke dalam hati Nabi. Tak boleh masuk akal dah. Macam mana belah dada orang boleh hidup lagi? Macam mana belah dada orang sampai tak nampak parut? Macam mana boleh buat peluang hati basuh pasang balik? Ini cerita tak masuk akal. Macam mana iman boleh duk tuang masuk dalam hati? Semua tak boleh terima akal. Kemudian ditangkupkan pula dada Nabi ni, tangkup balik, kemudian bagi elok balik, kemudian dibawa Nabi dengan mengendarai satu binatang yang bernama burak. Tak masuk akal. Pula cerita pula daripada Makkah sampai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis naik sampai ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Balik sebelum subuh dah sampai balik di tepi Kaabah. Habis. Sebahagian daripada orang yang selama ni Nabi kata apa, dia kata macam tu. Nabi kata hitam, dia kata hitam. Nabi kata putih, dia kata putih. Nabi kata halal, dia kata halal. Nabi kata haram, dia kata haram. Nabi cerita Isra' Mi'raj, dia tak boleh terima.
Tak boleh terima. Dia kata aku fresh betul lah dengan Nabi kita ni. Dah ada sebahagian jadi macam tu. Sayang, dia kata Nabi kita ni dah duk buat elok dah, mai tang ni dia pergi tergelincang. Dia kata Nabi tergelincang. Tuan-tuan, benda ni dia berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku. Nabi tu, Nabi, dia underestimate Nabi, dia downgrade Nabi. Dia kata Nabi tergelincang. Dia tak tahu, dia yang kata Nabi tergelincang tu tergelincang. Dia tak tahu. Dia kata, hari tu elok dah, duk abang semua duk terang kat orang, cantik dah. Dia pergi bawa main cerita karut ni, dia kata. Maka murtad mereka itu. Murtad ni apa tuan-tuan? Murtad ni cerita dia, kalau dia tak bertaubat balik, dia tidak mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya dengan cerita ubah kiblat. Sebahagian daripada orang Islam, mereka menjadi murtad. Dia kata. Firman Allah, wa in kanat la kabirah. Dan bahawasanya adalah ia berpaling kiblat itu sangat besar masyaqqah, yakni payah atas manusia sekalipun. Susah manusia nak terima cerita ubah kiblat ni. Susah nak terima. Macam kata tadi, tak boleh terima. Pasal apa? Dia kata duk menghadap kiblat kita Kaabah elok dah. Pasal apa yang pergi ubah ke Baitul Maqdis? Dia tak boleh terima. Maka cerita ubah kiblat ini, dia kata lakabirah. Dia menjadi satu benda besar bagi setengah orang. Walhal benda tu kalau faham kecil aja. Tuhan suruh ubah-ubah. Tapi bagi orang yang saja nak cari masalah bagi Rasyad ni, yang tu jadi besar ke dia. Dia orang tak boleh nak marah lama. Dia pandai main duk usik kita, tak lagi kita hilang marah. Padahal marah dia buat tu silap marah, tapi tak boleh lama. Tak, dia nanti pandai lah nak main ambil hati kita. Nanti main lagu duk pegang tangan kita, lagu duk cium, lagu duk minta maaf ayah apa semua, buat ayah mata melenang. Kita pun kata karut betul budak ni. Kita jadi nak marah lebih tak boleh. Dia curi hati kita. Ada sikit. Macam tu lah. Siapa pun manusia ni, bab yang macam-macam ni, bab kasih sayang, bab tak boleh. Bab kecil hati pun tak boleh juga. Kecil hati ni pun benda subjektif. Kita ada satu orang sudah buat kat kita macam mana, kita ada sikit kecil hati dengan dia. Kita tak dendam kat dia, tapi kecil hati tu ada. Nak buat baik balik macam mana pun, sumbin tu ada. Kita boleh tunjuk senyum kat dia, kita boleh tunjuk buat bagi manis, tambah gula, tong madu apa, nak bagi nampak muka kita ni manis dengan dia, sumbin tu ada. Kita tak tunjuk, orang tak tahu. Allah tahu, diri kita sendiri tahu. Ini benda subjektif, benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sayang, kecil hati, ini semua benda-benda yang manusia dia ada benda-benda macam ni. Firman Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sesungguhnya kami paling akan dikau wahai Muhammad akan kiblat yang engkau redha suka akan dia. Oleh kerana Allah tahu Nabi ni hati ada cenderung kepada Kaabah lebih daripada Baitul Maqdis, maka Allah kata kami ra'i kehendak hati kamu, menghadaplah balik kepada Kaabah yang kamu suka, yang kamu redha itu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadaplah olehmu wahai Muhammad akan muka engkau pada semayang akan pihak Masjidil Haram, yakni Al-Kaabah itu. Tuhan kata okeylah Muhammad, baliklah menghadap Kaabah. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana tempat ada kamu wahai umat Muhammad, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadaplah olehmu akan muka kamu akan Masjidil Haram pada sembahyang itu. Dan Tuhan kata bukan Nabi Muhammad saja, umat Nabi Muhammad duk di bumi mana pun menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Maka kita duk bumi mana pun menghadap ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan bahawa segala mereka yang diberi mereka itu akan kitab, yakni daripada Yahudi dan Nasara, sesungguhnya mengetahui mereka itu bahwasanya berpaling kiblat kepada Kaabah itu sebenar, yang sabit daripada Tuhan mereka itu, kerana barang yang di dalam kitab mereka itu. Itu dia. Orang Yahudi, orang Nasrani, rupa-rupanya dalam kitab Taurat
Dalam kitab Injil ada sebut tentang cerita akan lahir satu Nabi akhir zaman. Nabi itu ialah Nabi Muhammad. Dia ni mula-mulanya kiblat dia Kaabah. Lepas tu ubah kepada Baitul Maqdis. Kemudian dia akan kembali kepada Kaabah. Rupa-rupanya Allah dah sebut dah benda ni di dalam Taurat dan di dalam Injil. Bermakna Yahudi dan Nasrani yang alim tentang Taurat dan Injil, mereka tahu dah benda ni. Tapi ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka tutup benda ni daripada pengetahuan orang lain. Bila mereka tengok insiden ni berlaku, insiden ubah kiblat daripada Kaabah kepada Baitul Maqdis, mereka tahu dah ini memang dah stated di dalam Taurat dan Injil. Mereka tahu dah. Dan mereka tahu dah kata saat nanti balik kepada Kaabah balik. Mereka tahu dah. Tapi mereka tutup benda ni daripada pengetahuan pengikut-pengikut mereka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran. Iaitu setengah daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya berpaling Muhammad kepadanya, yakni berpaling kiblat kepada Kaabah. Ada sebut di dalam Taurat dan di dalam Injil. Dan kita tak tahu tentang Injil tentang apa ni. Kita tahu bila baca ni aja. Tapi orang yang memang dia baca Injil asal, Injil hak sebenar, dia jumpa benda ni. Dia jumpa benda ni. Bila dia jumpa benda ni, sebenarnya menambah lagi keyakinan dia Islam agama benar dan Nabi Muhammad memang Nabi akhir zaman. Tetapi oleh kerana ego yang ada dalam diri dia, maka dia menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak Islam. Firman Allah, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tiada Allah Taala dengan lalai daripada barang yang kamu buat amal, baik dan jahat dibalas dengan sempurnanya. Firman Allah, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah, demi Allah, jika engkau wahai Muhammad datang akan segala mereka itu, yakni yang diberi akan kitab, baik Yahudi ataupun Nasara itu, dengan tiap-tiap ayat mukjizat atas kebenaran engkau pada pekerjaan berpaling kiblat itu, ma tabi'u qiblatak, nescaya tiada mengikut mereka itu akan kiblat engkau juga. Walaupun Yahudi Nasrani tahu kata Nabi Muhammad betul, cerita ubah kiblat ni dah sebut dalam Taurat dan Injil, nama kata mereka nak ikut Nabi Muhammad dak sekali-kali, mereka tak akan ikut. Begitu. Kerana tiada mereka itu reti, bahkan hasad dengki semata-mata. Itu dia. Yang kata Yahudi Nasrani ni, cerita sebenarnya motif di sebalik tu hentam Nabi ni, motif di sebalik tu ialah dengki dan iri hati. Yang tu saja. Di sebalik benda-benda hak daripada ubat ni, di sebalik itu ialah dengki dekat Nabi. Yang tu aja. Bukan ada satu sebab lain. Sebab dia dengki. Maka kerana dengki dekat Nabi, dia create 1001 cerita untuk nak menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tiada engkau dengan mengikut kiblat mereka itu, memutus Allah bagi tamaknya Nabi pada Islam mereka itu, yakni Yahudi dan Nasrani, dan tamak mereka itu pada kembali Nabi kepada kiblat mereka itu. Itu dia. Duk lawan tarik. Yahudi nak tarik Nabi suruh berkiblat kepada Baitul Maqdis, dan Nabi pun nak tarik Yahudi supaya berkiblat kepada Kaabah. Duk lawan tarik ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata tersaduk tamak nak tarik depa ni. Depa tak mau main, sudah pergi kat depa. Jangan duk sakit kepala dengan depa nak tolak Islam ni. Begitu. Firman Allah, wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tiada setengah mereka itu dengan mengikut kiblat setengah. Artinya tiada ikut Yahudi kiblat Nasara, dan begitulah Nasara tidak ikut kiblat Yahudi. Kita kata tadi Yahudi kiblat dia Baitul Maqdis. Nasrani kiblat dia tempat terbit matahari. Islam kiblat dia Kaabah. Masing-masing nak lawan, duk struggle nak tarik mai kepada agama dia. Islam nak tarik orang Islam mai kepada agama Islam. Yahudi nak tarik orang mai ke agama Yahudi. Nasrani nak tarik orang pergi ke agama Nasrani. Maka itulah ceritanya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, demi Allah ya Muhammad, jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka, yang menyeru mereka itu akan dikau kepadanya agar balik kepada kiblat mereka itu, min ba'di ma ja'aka minal ilm, daripada kemudian barang yang datang akan dikau daripada ilmu wahyu, suruh kiblat Kaabah, innaka idzal laminaz zalimin, bahwasanya engkau ketika itu sungguh daripada jumlah orang yang zalim, sebab tiada ikut suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata, wahai Muhammad, kalau kamu ikut kiblat depa setelah turun perintah untuk
beralih kepada Kaabah. Allah suruh daripada Baitul Maqdis menghadap Kaabah. Kalau kamu nak lagi menghadap kepada Baitul Maqdis kerana nak ikut juga mereka, walaupun wahyu dah turun, kamu zalim. Tuhan kata tak boleh, kena ikut lagu Allah kata. Allah kata A, Allah kata B, Allah kata halal, halal, Allah kata haram, haram. Dia kena ikut Allah. Begitu firman Allah, allazina atainahumul kitaba ya'rifuna. Segala mereka yang diberi mereka itu kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu, kenal mereka itu akan Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti barang yang kenal mereka akan anak mereka itu, yakni dengan sifat Nabi pada segala kitab yang mereka itu baca. Kata Abdullah bin Salam, sesungguhnya aku kenal akan dia, yakni akan Nabi Muhammad ketika aku lihat akan dia. Orang-orang kafir musyrikin Mekah ni, mereka kenal Nabi ni lebih pada mereka kenal anak mereka sendiri. Pasal apa? Pasal mereka dah baca dah dalam kitab Taurat, dah baca dah dalam kitab Injil, baca tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan Nabi tu nama dia dah sebut dalam Taurat, dalam Injil. Sifat-sifat Nabi Muhammad dah sebut dalam Taurat dan dalam Injil. Bila beranak aja main Nabi Muhammad ni, mereka tengok Nabi Muhammad, mereka tahu dah dia ni yang nak jadi Nabi akhir zaman. Mereka tahu Nabi Muhammad ni nak jadi Nabi lebih daripada mereka tahu anak mereka. Mereka tak tahu anak mereka nak jadi apa lagi. Anak mereka tak tahu nak jadi apa. Nak jadi jemuan ke, nak jadi jembalang ke, nak jadi komando ke, nak jadi apa, mereka tak tahu lagi. Tapi Nabi Muhammad ni beranak main aja, mereka tengok tu mereka tahu dah dia ni akan jadi Nabi. Mereka kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Seperti barang yang aku kenal anak aku, Abdullah bin Salam. Dia kata aku ni, Muhammad ni beranak keluar mai, aku tengok sifat-sifat yang ada kat dia, aku tahu dah dia ni nak jadi Nabi. Aku tahu dah, dia kata. Dan kenal aku bagi Muhammad itu terlebih lagi kerana percaya dengan Allah. Dia kata, aku kenal Nabi Muhammad ni, aku kenal Muhammad ni akan jadi Nabi. Pasal apa? Pasal aku percaya Allah. Aku baca kitab Taurat yang Allah buat turun. Daripada kitab tu aku tahu budak ni akan jadi Nabi akhir zaman. Begitu. Dan tiada berapa percaya dengan isteri. Dia kata, dan aku tak kenal anak aku sendiri. Kadang-kadang anak aku sendiri aku tak tahu. Pasal apa? Pasal aku kan percaya dengan bini aku. Takkan dia pergi jadi dengan siapa akan pergi keluar budak ni. Ini maksud Abdullah bin Salam. Nabi Muhammad ni tentu dah dia ni. Pasal apa? Sifat-sifat yang ada kat dia adalah sifat yang disebut dalam Taurat dan Injil. Dia ni tentu dah manusia bersih, tentu dah dia ni akan jadi Nabi. Anak aku sendiri pun aku tak pasti lagi, betul ke anak aku ke anak siapa ke. Ada orang yang dia tak percaya bini dia sampai macam tu. Begitu. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Dan bahawa satu firqah daripada mereka itu, sungguh sembunyi mereka itu akan yang hak, yakni sifat Nabi Muhammad. Sebahagian daripada Yahudi dan Nasrani tahu dah kata budak ni yang nama Muhammad ni nak jadi Nabi, mereka sembunyi cerita ni. Mereka tak bagi tahu dekat orang kata inilah Nabi akhir zaman. Mereka tak bagi tahu. Wa hum ya'lamun, sedangkan mengetahui mereka itu bahawa Nabi Muhammad itu sebenarnya Nabi. Mereka tahu tapi tutup, tak bagi tahu kat orang. Al-haqqu min rabbik, bermula yang hak itu daripada Tuhan engkau wahai Muhammad, iaitu barang yang ada engkau atasnya. Nabi Muhammad tu Nabi, itu adalah kebenaran. Tuhan bagi tahu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah ada engkau itu daripada jumlah segala orang yang syak padanya. Jangan ada siapa piduk syak bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi. Lepas ni kita sambung kiblat sekalian. Dia kata lepas ni dia nak cerita kiblat Yahudi apa dia, kiblat Nasrani apa dia, kiblat orang Islam apa dia. Wallahu a'lam. Seorang perempuan yang hamil apabila tiba masa nak bersalin, maka akan turun tanda kelahiran seperti darah ataupun air. Dan sudah masuk waktu sembahyang, misalnya sembahyang maghrib. Perempuan tersebut tidak juga bersalin. Adakah wajib ke atasnya menunaikan sembahyang maghrib itu? Baik, kalau sekiranya yang keluar itu air nifas. Air nifas ni adalah air yang keluar beserta dengan bersalin. Itu dia panggil air pula darah. Kalau darah tu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar beserta dengan orang yang nak bersalin.
Kalau sekiranya dia ni memang dah sampai dio dah, dan memang dah masuk dalam labor room dah, dan memang dah dia hanya menunggu saat-saat untuk bersalin, maka darah yang keluar itu adalah darah nifas. Dengan keluarnya darah nifas, dia sudah tak boleh semayang lagi dah. Dia dah tak boleh semayang. Walaupun dah masuk waktu, dia duduk tunggu lagi. Duduk tunggu kerana keluarnya darah nifas itu, dia tak boleh lagi semayang. Kecuali kalau luar daripada waktu bersalin dan sebagainya, darah tu mungkin darah-darah lain. Misalnya darah istihadah. Darah istihadah ni darah penyakit. Darah istihadah ni darah penyakit. Orang dia pregnant. Dia pregnant tapi datang darah. Darah itu mungkin, besar kemungkinan darah istihadah. Kalau darah istihadah, dia wajib kena bersihkan darah itu dan dia wajib sembahyang. Tapi kalau yang keluar itu darah haid ataupun darah nifas, maka dia tak boleh sembahyang. Ada juga orang yang mengandung luar rahim. Orang yang mengandung luar rahim ni dia masih lagi mengalami haid. Enggak? Maka kalau sekiranya mai tu darah tu mai time haid, maka itu disebut sebagai darah haid, maka dia tak boleh sembahyang. Kalau dia mai luar daripada time haid, maka darah itu darah istihadah. Darah istihadah dia wajib kena sembahyang. Dia bersihkan dan dia kena sembahyang. Macam kes sahabat kita tanya ni masalahnya darah tu mai bersama dengan waktu dia nak bersalin, maka darah itu sudah pasti darah nifas, maka dia tidak wajib sembahyang lagi dah. Tak boleh sembahyang macam tu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tahu kitab pasal darah haid orang perempuan saja terbaik macam tu. Baca sampai habis tak faham juga. Mesti terlampau detail. Dia terlampau sangat detail cerita tu. Saya baca, lalah faham dah pun jadi tak faham tu kan. Detail sungguh. Cerita pasal haid saja. Jadi kita ambil pengetahuan umum saja tentang haid ni cukup padan dengan kita punya kapasiti untuk nak memahami benda ni. Saya di kolej matrikulasi tu nak panggil, ada orang nak main ceramah di matrikulasi ni, ceramah kepada student. 2 orang, seorang dia doktor PhD dalam bidang metal. Untuk bayangkan dia buat PhD kajian tentang metal, tentang besi. Dan dia buat kajian pula besi pada pandangan Islam. Dahsyat. Pasal dalam Quran ada satu surah nama surah Al-Hadid. Al-Hadid makna dia besi. Jadi dia ni sesuai dengan bidang dia bidang engineering. Sesuai dengan bidang dia buat kajian pasal besi saja, dan dia nak sesuaikan dengan ayat Quran tu. Bertambah keimanan dia. Dia nampak tu benda yang ada dalam besi tu macam yang Allah sebut dalam Quran tu. Ni kajian macam ni bagus tuan. Kajian macam ni bagus. Kajian yang menambahkan lagi keimanan dia kepada Allah. Macam ada satu budak UTM dulu, budak Sungai Dua seberang sana. Dia buat budak Batus seberang sana, dia buat kajian. Dia buat sains samudera dekat UTM. Dia buat kajian tentang garis pemisah di antara air masin dengan air tawar. Pasal dalam Quran Allah ada sebut tu garisan pemisah tu. Di antara air laut yang masin dengan air sungai yang tawang ni, dia ada satu border, dia ada satu line Tuhan buat yang tak bercampur tuan-tuan. Air masin tak mai balik ni, air tawang tak pi balik sana. Dia ada satu line, satu border yang memisahkan benda ni. Quran sebut macam tu. So dia buat kajian, tapi dia buat thesis peringkat bachelor. Dia buat kajian tentang garis pemisah tu. Dia pergi duk pakai tes pH tu, pergi buat tes air ni, nak cari tempat neutral tu. Ternyata dia jadi satu garisan sebenarnya, tempat yang betul-betul neutral, tidak air masin dan tidak air tawar. Benda-benda macam ni bila kita study, kita akan sampai satu kesimpulan. Kita kata God is great. Allah Tuhan Maha Besar. Hak bengong, dungu, bodoh, sombong ni, hadut lawan Tuhan ni. Kajian apa pun tak buat, apa pun tak ada, kira lagu nak lawan. Apa Tuhan kata dia bangkang, apa Tuhan kata dia kata tak betul, dia kira nak serbu, nak pergi buat gila dia. Orang hak cerdik ni, hak Allah bagi akal, dia guna akal untuk fikir, untuk buat kajian ni. Dia pergi buat kajian ni, bila dia buat kajian, dia dapati apa yang Allah kata dalam Quran tu exactly macam yang ada atas dunia ni. Allah Tuhan Maha Besar.
Yang terbit di mulut dia ni, subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini. Kita panggil mereka mai bagi satu talk kat budak-budak matrik ni, budak sains. So, mereka bagi satu talk tentang benda ni. Dia nak bercakap tentang metal saja. Seorang lagi doktor, dia doktor medik ni. Dia nak bercakap tentang embryo ni. Tentang janin, apa semua ni. Proses yang kata manusia bermula daripada nutfah. Kemudian menjadi alaqah. Kemudian menjadi mudghah. Kan? Summa kasawnal izama lahma. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Kan ayat tu disebut dalam Quran dengan jelas. Manusia daripada ayak mani. Lepas itu dia nanti berubah, dia jadi darah. Dia berubah, dia jadi daging seketui. Lepas itu dia berubah, dia nanti dia jadi tulang. Lepas itu daging akan membalut tulang. Dia akan bercakap, dia doktor spesialis. Dia akan bercakap tentang benda ni dengan mengemukakan bukti Quran, hadis Nabi dan juga sains punya cerita. Dengan tunjuk gambar, pakai PowerPoint presentation, dengan pakai overhead projector, tunjuk segala bahan ni. Benda macam ni tuan-tuan. Budak-budak dia mengaji bidang sains. Bila dia tengok benda ni relate dengan ilmu yang ada kat dia. Pengajian dia dalam bidang sains tu akan bertambah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau kesudahan jadi doktor yang derhaka dekat Tuhan. Kesudahan jadi engineer yang bantah Tuhan. Kesudahan jadi korporat yang berlaku sombong dengan Tuhan. Kita tak mau. So, kita nak salah mereka ni semua pun tak boleh juga. Mungkin mereka ni dulu, masa proses mereka belajar dulu, mereka tak didedahkan tentang kebesaran Tuhan di sebalik ilmu yang mereka belajar. Bila buat main orang-orang yang macam ni, yang mempunyai kepakaran untuk nak terang benda ni, dia nak synchronize benda ni. Dia nak synchronize antara ilmu Quran dan hadis dengan ilmu sains yang ada ni. Ditunjuk, cantik. Tuan-tuan, kesimpulan yang kita nak bagi tahu, Islam ni cukup baik, tuan-tuan. Cukup baik. Jangan ada siapa hidup buruk sangka dengan Islam. Tak boleh. Apa juga, whatever yang Tuhan kata dalam Quran, semuanya baik untuk kebaikan. Tak boleh ada terselinap masuk dalam hati kita duk berasa macam ada benda yang Tuhan kata ni yang tak sesuai. Tak boleh ada perasaan yang macam tu. Sebaliknya kita semua kena ingat apa juga yang Tuhan kata dalam Quran, yang Nabi kata dalam hadis, semuanya betul bahkan untuk kebaikan kita. Ini ada satu public talk yang saya bagi tahu bulan lepas, Sheikh Imran Hussain daripada United States of America. Dia akan cerita tentang Gog dan Ya'juj Ma'juj di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kemudian dia akan buat di Kompleks Masyarakat Penyayang 21 dan 22 hari bulan, pukul 7 malam sampai 11 malam. Tuan-tuan, luang-luangkan masa pergi dengar kan macam mana orang nak kupasan tentang Ya'juj dan Ma'juj dan kaitannya dengan dunia hari ini. Dan benda-benda macam ni tuan-tuan kita kena dengar. Bila kita dengar, kita faham. Dengan kefahaman itu mudah-mudahan akan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan yang baik itu Allah bagi dekat kita, yang tak baik Allah jauhi daripada kita semua. Kita dalam Islam. Now Islam. Bagaimana pandangan kebenaran masjid? Ini cerita masuk dalam masjid kan. Ayat ni kita baca di Tanah Liat. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Itu cerita tu. Orang yang berhak memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kiamat, apa semua ni. Baik, kita juga tahu bahawa orang yang berhadas besar, orang perempuan dalam haid misalnya, dilarang daripada duduk dalam masjid. Dilarang daripada duduk dalam masjid. Alasan larangan itu ialah kerana dibimbangi, takut darah potong tu menitik di atas masjid. Sedangkan masjid ini tempat suci. Darah haid tu najis. Ludah kita yang tidak najis ni pun tak boleh. Atas masjid tak boleh. Kan? Apatah lagi darah yang najis dititikkan di atas masjid, lagi tak boleh. Atas sebab-sebab itu maka dilarang orang-orang yang haid ni daripada duduk di atas masjid. Kalau sekiranya dia nak melintas di kawasan masjid kerana hajat, maka itu diharuskan dengan syarat
dia memastikan darah itu tidak menitik di atas masjid. Takat tu dalam hukum fiqahnya begitu. Contoh yang kata dengan hajat tu, orang yang travel nak pergi jauh ke apa ke, dia masuk waktu semayang dia nak singgah di masjid. Suami dia nak semayang, dia tak boleh semayang sebab dia datang haid, tapi dia pergilah pancong masjid ke apa ke semua. Anak kecil tu pakai pampers ke apa ke, lari masuk dalam masjid ni. Jadi mak ni, ayah duduk semayang, mak ni tengok anak lari masuk masjid tu dengan pampers berat, dengan apa, takut bocor. Jadi dia pula ada besar, dia pun dalam keadaan haid. Kalau dia tak naik pergi ambil anak dia, tak lagi dia terbarai pergi pampers tu atas masjid. Dalam keadaan macam tu, dia masuk main dengan tujuan nak ambil anak dia nak buat pulang. Adakah itu salah? Tidak salah. Dengan syarat dia memastikan darah kotor tidak menitik di dalam masjid. Itu hukumnya begitu. Baik, mai kepada masalah lah ni, masjid-masjid yang menjadi pusat pelancongan ni. Kan orang kafir main masjid, masuk duk melawat, tengok masjid apa Putrajaya lah, masjid apa macam-macam kan. Dia bagi suruh pakai jubah apa, suruh tutup aurat sementara nak masuk kan masjid dan sebagainya. Adakah boleh? Adakah boleh perbuatan yang macam tu? Ulama sepakat mengatakan harus. Kalau sekiranya membenarkan itu, boleh membuka hati dia untuk nak mengkagumi Islam. Harus. Tapi kalau setakat masuk video posing sana sini ambil gambar apa ke, tanpa ada satu tujuan yang munasabah dari segi agama, sebaik-baiknya dilarang. Kan? Kalau sekiranya dia mai tu, dia tengok tu boleh membawa kepada satu rasa kagum kepada Islam, seni bina Islam misalnya, yang dengan itu boleh membuka hati dia untuk masuk Islam, itu adalah harus. Ini hukum yang telah diputuskan oleh ulama. Kan, jadi kita ni pun masalah, kadang tempat-tempat ni dia jadi tempat pelancongan yang kita pun tengok tak sonok kadang-kadang tu kan. Tapi macam Masjid Putrajaya tu, dia tak lagi masuk sampai dalam ruang apa semua, dia tak lagi, dia tahan dekat luang tu aja, boleh tidur tengok kolong macam tu, suruh balik. Nak suruh orang kagum tentang seni bina Islam, tentang sememangnya pun sebahagian orang kagum dengan tanda-tanda kehebatan Islam. Banyak dia ada di seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan dengan itu ada rasa kagum tu. Kalau tak ada, dia semata-mata nak jadi tempat pelancongan, sebaik-baiknya tersalah. Kerana dia dah boleh nak jadi mencemarkan masjid pula lagi. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Safwan bin Muhriz radhiyallahu anhu, kata dia, qala rajulun li ibni Umar, كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النحو؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول الله
hal ta'rif? Fayaqul ay rabbi a'rif. Qala fa inni qad satartuha 'alayka fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm. Fayu'ta sahifata hasanatih. Wa amma al-kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Haula'i alladhina kadzabu 'ala Allah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Safwan bin Muhriz radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, seorang laki-laki tanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata laki-laki itu, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fin nahwa. Seorang laki-laki dia tanya kepada Ibnu Umar, dia tanya kepada anak Sayyidina Umar. Kata dia, apa yang kamu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tentang an-nahwa? An-nahwa makna dia rahsia. Rahsia. Kan? Ibnu Umar, dia ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia ni adalah satu orang sahabat yang cukup rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, tentu orang nak dengar apa dia nak cerita tentang satu isu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Macam kita lah. Kalau ada isu apa pun kita nak dengar bagi ramai sikit orang bercakap. Isu mayat jadi khinzir, kan? Nak dengar lah. Orang yang buat cerita dah cerita, abang dia sokong cerita dia, tak lagi nak dengar pula ustaz ni kata macam mana, nak dengar ustaz ni kata macam mana pula. Nak dengar belakang apa komen orang-orang ramai yang duk ada. Masing-masing dengan cerita masing-masing. Cuma apa yang kita nak bagi tahu, cerita yang bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi, itu cerita yang betul. Begitu aja. Dakwaan yang tidak ada sandaran kepada nas yang qat'i, kita kena siasat habis-habis. Dakwaan yang bersandarkan kepada nas yang qat'i tak boleh siasat. Kita wajib kena terima. Itu kaedah dalam agama. Tak payah bergaduh, tak payah bertengkar. Itu kaedah dalam agama macam tu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat tentang satu-satu benda, rujukkan dia ialah Allah dan Rasul. Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan betul atau tak betul satu-satu benda. Kena terima yang tu. Maka sahabat pergi tanya Ibnu Umar, dia kata, ya Rasulullah, apa yang sahabat pergi tanya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apa yang kamu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ulah tentang an-nahwa, tentang soal rahsia ni? Jawab Ibnu Umar, kata dia, sami'tuhu yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kata Nabi, yudnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbihi azza wa jalla. Nabi kata, seorang yang beriman pada hari kiamat esok akan dibawa dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman hari akhirat esok akan didekatkan dia, dibawa dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yada'a alaihi kanafah. Sehinggalah bila dia makin dekat, dibuat satu dinding di antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Takat tu aja berhenti. Fayuqarriruhu bidhunubih. Sampai di situ, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dia tentang dosa-dosa dia.
Orang yang beriman, kita ni insya-Allah esok ni, kalau kita beriman sampai mati kita menjaga iman, di hari akhirat esok kita akan dibawa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mai dekat dengan Allah sampai satu peringkat, berhenti tanda. Berhenti di situ, fayuqarriruhu bi dzunubih. Allah Subhanahu wa taala cerita balik dosa yang kita buat semasa di atas dunia ni. Fayaqulullah, Allah berfirman, kata Allah, hal ta'rif, Allah tanya kita, Allah tanya orang yang beriman pada masa itu, hal ta'rif, adakah kamu ingat? Jawab manusia, ay rabbi a'rif, wahai Tuhan, aku ingat apa yang aku buat. Manusia kata, qala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Allah kata ke manusia pada masa tu, Allah kata sesungguhnya masa kamu hidup atas dunia dulu, kamu ada beberapa rahsia yang orang tak tahu. Wa satartuha, dan aku tutup rahsia kamu sampai memang pun orang tak tahu. Kita semua ada rahsia. Semua kita ni ada rahsia. Baik buruk menjadi rahsia kita. Ada benda baik yang kita buat, yang kita tak cerita ke orang selama ni. Kita mengharapkan penilaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan itu menjadi rahsia kita dengan Allah. Berapa banyak kita derma ke orang, berapa banyak kita sedekah ke orang, berapa banyak kita buat baik dengan orang, berapa banyak ni semua kita tak cerita dekat orang. Allah tahu kebaikan yang kita buat. Maka itu rahsia kebaikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau orang tengok kita, orang kata kedekut. Walau orang tengok kita, orang kata kita kerja himpun harta. Walau orang tengok kita, orang katalah apa pun, orang tafsirlah apa pun. Tapi hakikatnya Allah tahu. Yang kita buat baik, Allah tahu. Macam tu. Demikian juga keburukan. Ada benda buruk yang kita buat, isteri kita pun tak tahu, keluarga kita, anak-anak kita pun tak tahu, jiran sebelah rumah, semua adik-beradik kita pun tak tahu. Tapi Allah tahu. Maka itu semua dia panggil rahsia yang kita duk simpan, yang semasa hidup atas dunia hanya Allah yang tahu. Bahkan kata Allah, wasatartuha 'alaika fid dunya, aku tolong kamu tutup rahsia itu semasa di atas dunia. Siapa pun tak tahu sampai kamu mati. Orang tak tahu kata kamu ada buat benda baik, kata kamu ada buat benda jahat. Orang tak tahu. Aku bantu kamu menutup rahsia itu. Wa inni aghfiruha lakal yaum. Tidak cukup dengan aku tolong kamu tutup rahsia kamu di atas dunia dulu, kata Allah, aku ampunkan pula kamu pada hari ini. Oh, nasib baik orang yang beriman ni, cukup nasib baik. Masa atas dunia ada beberapa rahsia yang dia buat yang hanya Allah yang mengetahui. Allah bantu tutup rahsia tu sampai orang tak tahu. Dibangkitkan kita di hari akhirat esok, bukan sahaja Allah tidak dedahkan rahsia itu, bahkan Allah ampunkan kita kalau sekiranya rahsia itu merupakan rahsia keburukan. Kata dia, fayu'ta sahifata hasanati. Kemudian selepas daripada Allah kata macam tu, maka diberikan kepada manusia itu sahifah ataupun lembaran yang menulis segala kebaikan dia. Allah bagi satu sertifikat dekat kita, bagi satu sijil pada kita. Sijil yang mengakui bahawa kita masa hidup atas dunia dulu ada buat sekian-sekian benda baik. Maka diberikan kepada kita sijil kebaikan itu. Itu orang yang beriman. Sebaliknya kata Nabi, wa ammal kufar wal munafiqun. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Allah Subhanahu wa ta'ala akan suruh malaikat teriakkan di hadapan orang ramai semua, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Ini adalah orang-orang yang dustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis ni apa dia? Yang pertama sekali, paksa diri kita, biar diri kita jadi orang yang beriman dengan Allah. Itu nombor satu. Paksa diri kita.
Manusia ni memang dia bantah, dia tak suka jadi orang yang beriman. Pasal orang yang beriman ni pantang larang dia banyak. Banyak, ada saja benda yang tak boleh buat. Teringin nak buat yang tu tak boleh, teringin yang ni tak boleh. Berasa nak buat yang tu tak boleh, berasa nak buat yang ni tak boleh. Orang yang beriman banyak pantang larang dia. Maka tak ramai orang yang suka jadi orang yang beriman. Pasal apa? Pasal orang tak suka pantang. Manusia tak suka pantang. Dia tahu dia sakit kencing manis, dia duk balas ayak nyok apa tu aja. Pasal apa? Pasal manusia dia tak suka pantang. Dia tahu dia darah tinggi, tapi lambat orang buat korma kambing, dia balas lepas 3 ketul. Dia tahu benda tu boleh jadi penyakit ke dia, tapi dia tak boleh pantang. Dia tahu isap rokok tak boleh. Tapi dia duk isap juga. Tu nak abang kata manusia ni dia susah nak pantang ni, dia susah. Dia tahu benda baik, benda tak baik dia tahu. Tapi benda baik dia tak buat, benda yang tak baik dia buat. Pasal apa? Pasal dia tak boleh pantang. Maka manusia memang macam tu sifat dia. Dia tak boleh nak pantang dengan benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia pantang. Maka kita untuk jadikan diri kita orang yang beriman, kita kena pantang. Pasal apa? Berkat kita pantang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan janji kepada kita kesudahan yang baik di hari akhirat. Atas dunia, dengan kerana kita ni pantang, tidak buat benda yang Allah suruh kita pantang, maka Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni balas ke kita dalam bentuk Allah tutup segala aib kita. Orang tak tahu aib kita. Kawan-kawan kita sangka kita ni bagus sangat dah. Nak tahu bagus tak bagus, kita tanya isteri kita. Dia boleh cerita bagus tak bagus kita. Orang yang kenal kita waktu-waktu yang singkat ni, orang jumpa kita dalam waktu-waktu yang terdekat ni, orang kata kita bagus. Tapi nak tahu bagus tak bagus, pitanya orang yang rapat dengan kita, anak kita, isteri kita tahu bagus kita tara mana. Duit belanja dapur pun kita tak bagi ke dia. Dengan kawan-kawan senang aja nak keluar duit belanja, tapi dengan anak bini susah sungguh. Itu aib kita. Allah bantu kita, Allah tutup aib tu. Orang tak tahu kita ada aib yang macam tu. Pasal apa? Pasal kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada 1-2 benda yang buruk pada kita, tapi hakikatnya kita masih beriman dengan Allah. Kerana iman itulah maka Allah bantu tutup aib kita. Dan di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala ampun kita kalau sekiranya kita merupakan manusia yang menyesal atas segala keburukan yang kita buat masa atas dunia. Berbeza dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik, di hari akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh malaikat teriakkan di khalayak ramai tentang keburukan mereka supaya diketahui oleh semua orang yang duk berhimpun di padang mahsyar pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita menutup aib ataupun menyimpan rahsia keaiban orang, ini adalah cerita yang dituntut oleh agama kita. Sebuah hadis lain riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam maksud yang lebih kurang sama dengan hadis riwayat Muslim yang kita baca tadi. Nabi kata barang siapa yang tolong buang kesusahan daripada satu orang yang beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buang kesusahan daripada dia.
pada hari kiamat esok. Atas dunia ni kalau kita nampak ada satu orang kawan kita, dia ada kesusahan dan kita ada kemampuan untuk tolong dia, kita tolong redakan kesusahan dia, Allah Subhanahu wa taala akan redakan susah kita di hari akhirat esok. Kata Nabi lagi, may yassara ala mu'sir, barang siapa senangkan orang yang susah. Yang tadi, barang siapa ringankan beban saudara dia, Allah ringankan beban dia di hari akhirat. Yang kedua pula, barang siapa yang senangkan orang yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dunia dan akhirat. Nabi kata lagi, man satara musliman, barang siapa tutup aib saudara dia yang Islam, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah tutup aib dia dunia dan akhirat. So, tuan-tuan tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi, dia punya uslub dia macam tu. Uslub ni maksud dia punya style, dia punya style dia macam tu. Baik Quran, baik hadis Nabi, dia punya style dia macam tu. Dia punya style mutual, dia kata. Hang buat, hang dapat balik faedah dia. Ayat yang popular yang saya selalu bawa apa dia? In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Mutual. Kita bagi, dia ambil, dia bagi balik mai kat kita. Macam tu. Dia ada give and take. Dalam agama ni macam tu. Kita semata-mata nak mengharap Allah Subhanahu wa taala tolong kita, sedangkan kita tak berasa nak tolong dia. Allah boleh tolong kita walau kita tak tolong dia. Tapi Allah tak mau macam tu. Allah punya style, dia mau kamu tolong aku tolong kamu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang kita baca malam ni pun macam tu. Nabi kata, barang siapa yang ringankan beban saudara dia, Allah akan ringankan beban dia. Nabi SAW kata lagi, barang siapa yang senangkan saudara dia, Allah akan senangkan dia. Nabi kata lagi, barang siapa yang tolong tutup aib saudara dia, tutup benda yang menjadi aib, benda yang memalukan saudara dia, Allah akan tolong dia untuk tutup aib dia di hari akhirat esok. Cuba tengok, dia ada give and take. Kita mau orang hormat kita, kita kena hormat orang. Selalu pun kita habaq macam tu. Kita mau orang sanjung kita, kita kena belajar sanjung orang. Kita tak mau orang buat biadab dengan kita, kita tak boleh biadab dengan orang. Kalau sekiranya kita tak reti hormat orang, orang tak reti hormat kita. Kalau sekiranya kita biadab dengan orang, orang biadab dengan kita. Benda ni memang macam tu. Allah Subhanahu wa taala pun tentukan macam tu, kemudian peraturan hidup di dalam masyarakat manusia pun macam tu. Sama aja. Maka kata Nabi lagi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu ala auni akhi. Allah Subhanahu wa taala selama-lama akan tolong hamba dia selagi mana hamba itu tolong saudara dia. Tengok, dia ada dua macam tu. Selagi kita ada ingat nak tolong saudara kita, maka selagi itulah Allah Subhanahu wa taala teringat nak tolong kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan dengan tujuan semata-mata satu, untuk mencari ilmu. Barang siapa yang pergi ke satu tempat dengan semata-mata satu niat nak cari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, Allah janji Allah akan mudahkan jalan dia ke syurga. Mai mengaji